Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-hadis as-sabi', hadis yang ketujuh. An Tamim bin Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ad-din an-nasihah thalatha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Daripada Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, katanya bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, agama itu adalah nasihat sebanyak 3 kali. Maka kami berkata, kepada siapa ya Rasulullah? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin muslimin, dan juga untuk umum kaum muslimin. Jadi tuan-tuan, ad-dinun nasihah ini merupakan satu kenyataan yang begitu lengkap daripada pihak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma apa maksud nasihat? Apa maksud nasihat? Maksud nasihat ni secara umumnya ialah iradatul khairi lil mansuhilah. Kita berkehendakkan kebaikan kepada orang yang kita nasihati. Cuma perkataan nun, sad, ha dalam bahasa Arab, dia boleh jadi maksud lain juga. Tak? Maksudnya, kalau kita tengok penggunaan dia, dia boleh jadi maksud obedient, loyal, filial terhadap seseorang itu. Sebagai contoh, kita kata iza nasaha al-abdu li sayyidih. Bila satu-satu orang hamba, slave, dia melakukan nun sadha, nasaha kepada tuannya. Adakah maksud nasaha di situ dengan erti kata giving advice, memberi nasihat? Tidak semestinya. Walaupun secara umumnya perkataan nasaha ni ialah kita berharapkan ataupun kita mengharapkan kebaikan kepada orang yang mana kita bagi advice kepada dia. Tapi dalam satu konteks yang lain, penggunaan nun sadha, nasaha boleh maksud being obedient, loyal, filial to someone. Jadi idza nasahal abdu li sayyidih, apabila satu orang hamba itu dia berlaku obedient ke apa? Setia, taat kepada tuan dia. Apabila dia berlaku setia, taat kepada tuan dia, maksudnya dia buat apa yang disuruh tu secara betul, tidak berlaku khianat, maka itu juga dinamakan sebagai nasihat. Jadi jika tuan-tuan faham maksud nasihat tu dari sudut bahasa, satu yang masyhurnya, kita inginkan kebaikan kepada orang yang kita nasihati, dan yang keduanya kita jadi taat, kita setia kepada seseorang itu, maka akan terungkailah masalah ataupun kemusykilan yang timbul selepas ini, iaitu bagaimana kita nak nasihat Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Sebab kalau kita faham nasihat itu sebagai giving advice, maka payah kita nak jawab soalan tu. Tapi kalau kita faham siap penggunaan tu, maka kita akan faham. Ustaz kami kata mudahnya ad-dinun nasihah, agama ni terjemah dia mudah je. Ad-dinun nasihah, din ki mehnat. Maksudnya agama ni dia ada tanggungjawab. Agama ni dia ada tanggungjawab. Satu tanggungjawab kepada Allah, tanggungjawab kepada kitab dia, tanggungjawab kepada Rasul, tanggungjawab kepada para pemimpin, dan tanggungjawab kepada umum kaum muslimin itu sendiri. Senang. Faham tak? Kita boleh faham dengan senang. Tanggungjawab kepada Allah, kita boleh syarah sepanjang-panjang yang tuan-tuan nak syarah. Saya pernah bagi satu kuliah antara maghrib dan isyak, lebih kurang 1 jam setengah untuk hadis ini sahaja. Jadi saya tak berhajatlah untuk syarahkan benda tu sampai 1 jam setengah untuk hadis ini sahaja. Dan isi kuliah saya itu pun saya ambil daripada syarah ni oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahmatullahi alaih. Cuma bila kita banyak cerita, contoh, pengulangan dan seumpamanya, jadilah 1 jam setengah lebih kurang. Ad-dinun nasihah, agama ni merupakan nasihat. Dan hadis ni juga saya pernah syarah di kampung saya sebelum pilihan raya pada tahun 2014. Tak? Sebab apa? Sebab li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Tambah kita orang Kelantan pula kak. Daerah tu hijau, kelepung-kelepang. Jadi saya rasa ini yang terbaik untuk saya syarahkan lebih kurang dalam masa 2 jam. Jadi senang cerita, din ki mehnat, agama ni dia ada tanggungjawab dia sendiri terhadap Allah. Maksud dengan kita taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala dari sudut tauhidnya, dari sudut menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan boleh syarah sendiri panjang-panjang.
dan bagi kitab Allah, iaitu kita mempelajari kitab Allah Subhanahu Wa Taala dengan bacaan yang betul, tajwidnya dan seumpamanya. Kemudian kita tadabbur maknanya, kita mempelajari isi kandungannya, kemudian kita sampaikan apa yang ada dalam kitab itu kepada umat manusia. Tuan-tuan dengar tak ni? Rasa macam mic dia kurang memperjadi. Sebab bukan gapo kita tak ada masalah, tapi rasa satu benda sia-sia, takut bila dalam video tu tak bunyi suara kan. Jadi rasa benda sia-sia lah. Taklah sia-sia kita buat ni, ada pahala belaka insya-Allah. Cuma orang tak boleh hadir tu rasa rugi. Kan wali rasulihi pun sama. Ni saya nak stress sikit, saya nak highlightkan sikit pada wali rasulihi ni ialah bagaimana kita jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh ikutan kita dalam kehidupan. Setiap gerak-geri kerja buat kita berdasarkan panduan Rasulullah SAW itu sebagai role model, sebagai rasul yang dihantar. Ini adalah tuntutan syahadah, tuan-tuan. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak? Orang tabligh selalu kata apa? Kejayaan manusia hanya senyap dalam agama. Sejauh mana mereka dapat taat perintah Allah, tinggal larangan Allah, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan tuntutan syahadah. Wali rasulihi, dan yang keduanya kita beramal dengan sunnah-sunnah baginda dan kita menyebarkan sunnah baginda. Disebut oleh Al-Hafidh Ibn Rajab ketika mana mensyarahkan hadis tanggungjawab kepada rasulihi ini, ada ulama-ulama tanggungjawab mereka mengkritik para perawi hadis, untuk tahu sama ada mereka ni reliable ataupun tidak, mereka ini terpercaya ataupun tidak. Dan antara kerja para ulama ialah membezakan antara hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Jadi sekali lagi kita nak promote kempen untuk semak kedudukan dan status hadis, supaya apa, tuan-tuan, kita juga termasuk dalam golongan yang mana melakukan nasihat, iaitu melakukan tanggungjawab terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali a'immatil muslimin, saya tak nak syarah panjang sebab kita ada bacaan politik yang berbeza. Wa ammatihim, dan a'immatul muslimin, tuan, kita kena doa kebaikan untuk mereka, kita kena nasihat mereka. Dan kita pun dah lepas dalam Aqidatul Tahawiyah pun kita tak syarah panjang. Jadi benda ni orang kata khilaf yang panjang di kalangan kita, tapi ala kulli hal salaf mendoakan kebaikan untuk mereka, dan kita tidak bersama dengan kesilapan, kezaliman mereka. Kita kena tegur mereka, cuma dengan cara-cara lunas-lunas yang dibenarkan oleh syarak, dan kita kena tolong mereka pada perkara-perkara yang ma'ruf. Wa ammatihim, dan juga untuk umat Islam, pertolongan ataupun nasihat kepada umat Islam dari sudut pelbagai sudut keduniaan dan juga akhiratnya. Dan akhirat dari sudut agama, apa yang kita suka untuk diri kita, kebaikan yang kita suka untuk diri kita, itulah yang kita sampaikan kepada mereka. Sebagaimana yang saya bagi tahu, dai ini sifat dia seumpama salesman. Orang nak dengar, orang tak nak dengar, dia cuba juga untuk pujuk rayu. Supaya apa? Supaya barang perniagaan dia tu akan dibeli dan diterima oleh orang tu. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin, hendakkah aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan. Dakwah ni Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan sebagai satu perniagaan, tijaratun lan tabur. Dalam ayat lain itu satu perniagaan yang tidak akan sekali-kali rugi. Dan itu dari sudut akhirat, dan dari sudut keduniaan kita kena tolong dia apabila dia memerlukan, apabila dia berada dalam kesusahan, setakat yang kita mampu. Sebagaimana yang tuan-tuan dah lepas dalam Al-Adabul Mufrad, jika ada orang mana datang minta makanan, sedekah yang mana kita mampu, maka kita bagi kepada mereka. Ada ketikanya benda tu jadi wajib, sehingga kalau kita tak bantu dia, kita tak bagi dia makan, dia akan mati, maka wajib ke atas kita. Jika kita tidak berkemampuan, maka dia jadi, orang kata, harus sahaja untuk kita. Dan kalau kita mampu untuk berlaku, orang kata, kalau kita mampu untuk melebihkan diri kita, sebagaimana sahabat-sahabat Ansar, walaupun berada dalam keadaan susah, tak ada duit, tapi kita melebihkan sahabat kita yang lebih memerlukan, maka itu merupakan satu martabat, maqam yang tinggi, tuan-tuan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka melebihkan, bagi preference kepada sahabat-sahabat mereka yang mana lebih berhajat daripada mereka, walaupun mereka sendiri tu orang kata tengah nak mati, walaupun mereka sendiri itu berada dalam keadaan yang begitu susah.
Hak ni merupakan maqam yang tinggi. Tapi min haitsul wujub, dari sudut wajib, tak wajiblah pada kita. Mungkin jiran kita dan orang kampung kita lebih berada, itu menjadi kewajipan ke atas mereka. Tapi ala kulli hal, ini merupakan perkara yang mana berbeza mengikut tempat, masa, keadaan, yang mana kita boleh gunakan akal fikiran kita untuk timbang tak sesuatu keadaan, situasi dan seumpamanya. Ala kulli hal, ad-dinun nasihah. Ini merupakan tanggungjawab manusia. Tak, sebenarnya semua benda ni kepada Allah, kepada kitab, kepada Rasul, kepada aimatul muslimin dan ammatihim, dak distreskan, dihighlightkan oleh para ulama, iaitu tanggungjawab dakwah. Tanggungjawab dakwah tentang Allah, tanggungjawab dakwah kepada kitab Allah, tanggungjawab dakwah kepada Rasulullah SAW, dak ajak manusia kembali kepada cara hidup Nabi dan memikul tanggungjawab dakwah yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada lagi nabi yang akan datang selepas ini. Dak, tanggungjawab dakwah ini sampai hari kiamat berada di atas batang tubuh kita. Dan tanggungjawab dakwah kita kepada aimatul muslimin, tanggungjawab dakwah kita kepada umum orang-orang Islam. Hadis yang seterusnya, nak balik cepat ni. An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku telah diperintahkan. Bila kata umirtu, Nabi SAW kata umirtu, aku diperintahkan. Maksudnya yang perintahkan tu ialah Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya aku memerangi manusia. Manusia di sini ulama kata tak, fokusnya ialah kepada orang yang berada di Jaziratul Arab. Orang yang mana berada di semenanjung tanah Arab. Sebab apa? Semenanjung tanah Arab ni merupakan satu bumi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak boleh ada kesyirikan dan kekufuran di bumi itu lagi. Tak, hatta ketika mana dekat-dekat nak matinya baginda Nabi SAW, baginda telah memerintahkan supaya apa? Supaya tanah Arab dikosongkan daripada golongan Yahudi dan juga Nasrani. Dan tidak ada lagi agama-agama menyembah berhala yang mana dibenarkan di Jaziratul Arab. Dan perintah untuk perang ini selepas hijrahnya baginda Nabi SAW ke Madinah. Dan sebagaimana kita tahu dalam isu perang selepas zaman Nabi SAW, dalam kitab-kitab jihad, kitab-kitab fiqh yang membahaskan tentang jihad, kita tahu bahawasanya jihad ni ada dua. Satu jihad dafa', iaitu jihad kita mempertahankan tanah air kita daripada serangan musuh. Dan yang kedua ialah jihad kita namakan sebagai jihad talab, iaitu kita ingin keluar untuk membuka negara-negara orang lain, supaya apa? Supaya mereka masuk ke dalam Islam. Dan itu ada syarat-syaratnya, kena ada pemimpin dan seumpamanya, dari sudut kemampuan, banyak benda itu dibahaskan. Tetapi di sini an uqatilan nas, ini ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Jaziratul Arab setelah mana baginda berhijrah, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah putuskan satu keputusan untuk mereka sebelum ini bertahan di bumi Mekah. Sekarang mereka dah ada kekuatan, mereka dah ada strategi, mereka dah ada pertolongan daripada kabilah-kabilah sekitar, maka Allah Subhanahu Wa Taala izinkan mereka untuk berjihad, dan jihad ini madin, akan berterusan sampai hari kiamat. Jadi tuan-tuan, tidak bolehlah kita memahami hadis ini dalam konteks kita pada hari ini, kita pandai-pandai nak jihad kita sendiri, tak, tanpa ada Amirul Mukminin yang memerintahkan kita, tanpa ada kelengkapan dan seumpamanya. Adapun jihadud dafa', kita mempertahankan negara kita daripada serangan musuh, maka benda itu akan berterusan sampai hari kiamat. Bahkan kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaih, kalaulah ahli satu-satu kawasan tidak mampu untuk menghalau musuh-musuh yang datang invade, ataupun musuh-musuh yang datang musuh-musuh yang datang menjajah mereka, maka menjadi kewajipan kepada orang yang mana berada di sekitar untuk menolong mereka, sehinggalah kewajipan itu akan menyeliputi ataupun akan meliputi seluruh Muslim di seluruh dunia ini. Jadi tuan-tuan, itu merupakan apa yang disebut dan dibahaskan oleh para ulama dalam kitabul jihad. Perinciannya tuan-tuan boleh tengok di sana. Jadi tak boleh kita nak guna pandai-pandai hadis ni apabila tidak cukup syarat-syarat dia. Umirtu an uqatilan nas hatta, sehinggalah mereka yashhadu alla ilaha illallah, mereka bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini merupakan miftah, merupakan anak kunci untuk masuk Islam. Apabila satu-satu orang itu melafazkan kalimah syahadah, maka dia dikira sebagai satu orang Muslim dari sudut zahirnya. Adapun jika dia menyembunyikan nifak dalam hati dan seumpamanya, itu cerita lain. Itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun selagi mana mereka ucap syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka akan
dikira sebagai satu orang Muslim dari sudut zahir. Dan mereka akan dapat hak sebagai satu orang Muslim dan tanggungjawab sebagai satu orang Muslim. Sebab tu orang-orang munafikin, sebahagian besar daripada mereka menzahirkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Supaya apa? Supaya mereka dapat hak sebagai satu orang Muslim. Dan mereka tidak dikas ataupun mereka tidak dihalau daripada tanah Madinah. Mereka bebas berjual beli dengan orang Islam, mereka bebas bercucuk tanam, nak dapat bantuan daripada Baitul Malil Muslimin dan seumpamanya. Jadi itu antara yang dibuat oleh orang-orang munafikin. Tapi Nabi SAW masih lagi menghukum mereka secara zahirnya. Kecuali apabila terbukti yang mana mereka melakukan perkara-perkara yang mana mengancam keselamatan orang Islam, mengancam keselamatan Islam itu sendiri, sebagaimana berlaku dalam peperangan Khandaq. Apabila mereka bersekongkol, berkomplot dengan golongan musyrikin Mekah yang mana datang berkampung di luar kota Madinah dan mereka daripada dalam kota Madinah, hak tu memang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perangi. Tuan-tuan tahu peperangan Bani Mustalik yang insya-Allah pada 12 hari bulan 9 ni Nur ala Nur Academy akan buat siri kedua Ar-Rahiqul Maktum, iaitu pada zaman Madinah. Dan kita akan cuba go through peristiwa-peristiwa tersebut secara orang kata brief lah, secara umum. Jadi itu kata tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini merupakan miftah, merupakan kunci untuk satu-satu orang itu dikira sebagai satu orang Islam. Wa yuqimus salah, apabila satu-satu orang itu dia terima persaksian tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad SAW itu adalah sebagai pesuruh Allah, maka itu bermakna dia terima untuk ikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia kena tunaikan salat, dia kena keluarkan zakat, dia kena puasa dan dia kena lakukan haji. Bagi orang yang mana cukup syarat-syaratnya, dan semua benda-benda hukum hakam syariat yang lain, tutup aurat, jual beli dan seumpamanya. Cuma timbul khilaf di kalangan para ulama, adakah seseorang yang mana tidak melakukan salah satu daripada rukun-rukun Islam ataupun perintah-perintah Islam di atas, dia boleh diperangi. Sebab kalau kita tengok dalam hadis ini, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah, maksudnya sehinggalah mereka bersyahadah dan mereka mendirikan salat, mereka mengeluarkan zakat. Kalaulah mereka tidak buat perkara-perkara tersebut, adakah mereka boleh diperangi dan dibunuh? Kata para ulama, majoriti ulama mengatakan mereka boleh diperangi dan mereka boleh dibunuh. Cuma memerangi mereka bukan atas dasar mereka itu sebagai satu orang kafir, tapi kita kata kita memerangi mereka di atas dasar isyan mereka, ingkarnya mereka, mereka bersepakat, mereka bersekutu untuk menidakkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dah belajar tentang isu satu orang yang mana mengingkari sesuatu perkara yang mana diketahui daripada agama secara darurah, benda yang semua orang kena tahu. Kalau ada orang kata semayang ni tak wajib 5 kali sehari semalam, itu dah jadi kafir. Mengingkari benda yang disepakati. Kata puasa Ramadan ni tak wajib, itu dah jadi kafir. Itu akan dibunuh tuan-tuan atas dasar kufur. Tetapi kata para ulama, tidaklah kita bunuh terus, bahkan kita kena bawa ke permukaan pengadilan, qadi. Jika ada syubhah, soal jawab, maka kita ada soal jawab, kita terangkan. Apabila telah ditegakkan hujah dan mereka masih lagi berkeras, maka mereka dikira sebagai satu orang kafir. Bahkan setengah ulama kata letak dalam penjara dulu untuk satu tempoh, untuk kita bagi mereka peluang dan semua. Ala kulli hal, benda ni khilaf dalam masalah fiqh. Tuan-tuan tahu tak? Yuqimus salah. Dan dalam mazhab kita, mazhab Imam Ahmad rahmatullahi alaih, ada orang yang mana bila dia meninggalkan salat, bila dibawa kepada muka pengadilan, jika dia ingkar juga, maka dia akan dibunuh. Dibunuh mengikut Imam Ahmad rahmatullahi alaih sebagai satu orang kafir. Apa kesan daripada itu tuan-tuan? Apa kesan daripada itu? Dia tidak akan dikebumikan di kubur orang Islam, dia tidak akan disalatkan, tidak akan dimandikan, tidak akan dikafankan, dan dia punya harta akan pergi ke Baitul Malil Muslimin. Adapun dalam mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, jika dia mengingkari kefarduan salat, dia akan dihukum sebagai satu orang kafir dan dia akan dibunuh. Faham tak? Tapi kalau dia malas dan disuruh untuk semayang, diberi tempoh untuk semayang, maka dia tak nak juga, maka dia dibunuh atas dasar had, iaitu atas dasar hukuman dalam Islam. Tetapi dia masih lagi considered as a Muslim, dia akan dimandi, dikafan dan akan disalati dan akan ditanam di perkuburan orang Islam. Kemudian dia punya harta akan diwarisi oleh kaum keluarga dia. Jadi benda ni tuan-tuan, antara masalah yang mana besar perselisihan di kalangan ulama-ulama terdahulu dengan ulama-ulama
yang datang kemudian. Apa hukum tarikus salah, orang mana meninggalkan salah? Adakah dia kafir ataupun tidak? Tetapi majoriti ulama hari ini mengatakan mereka tidak kafir, bahkan mereka adalah muslim yang asin, muslim yang mana ingkar dan derhaka. Begitu juga tuan-tuan dalam masalah yu'tuz zakah, jika mereka tidak mengeluarkan zakat, sebagaimana kita tahu apabila berlakunya reddah, murtad di kalangan orang kampung Arab Badui selepas wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Bakar memerangi mereka. Cuma tuan-tuan, memerangi mereka atas dasar mereka mengingkari kefarduan zakat tu. Kalaulah mereka tidak mengingkari kefarduan, cuma mereka kita panggil sebagai matal, ataupun mereka ni lambat-lambat, malas-malas sembunyikan mereka punya barang-barang, item-item yang perlu dikeluarkan zakat, maka itu pemimpin boleh ambil secara qahar, pemimpin boleh ambil benda tu secara paksaan. Tapi mereka tidaklah sampai diperangi dengan erti kata dibunuh dan seumpamanya. Maksudnya akhafud dararain, mesti kita riayat, mesti kita tengok benda yang paling ringan dia punya kemudaratan. Cuma tuan-tuan, dibahaskan juga dalam kitab-kitab fiqh, apabila satu-satu syiar Islam sepakat ditinggalkan oleh orang kampung, mereka tidak nafikan benda itu sebagai syiar, cuma mereka sepakat tak pergi semuanya jemaah ramai-ramai, azan tak ada, menjadi kewajipan kepada pemimpin-pemimpin umat Islam untuk memerangi mereka sehingga mereka datang kepada syiar agama Islam. Benda ini dibahaskan dalam kitab-kitab fiqh secara panjang lebar. Jadi tuan-tuan, fa idza fa'alu dhalika, apabila mereka melakukan perkara tersebut secara overallnya mereka terikat dengan syariat dalam kehidupan mereka, maka asamu minni dima'ahum, mereka telah terselamat harta mereka, darah mereka daripada ditumpahkan darah, harta daripada diambil dan seumpamanya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak-hak Islam. Bihaqqil Islam akan datang hadis selepas ini, cerita manusia akan dibunuh. Antaranya ialah as-sayyibuz zani, satu orang yang mana pernah berkahwin, pernah merasai persetubuhan, kemudian dia berzina. Maksudnya dia ialah penzina muhsan, penzina yang mana akan dihukum had, iaitu akan dihukum bunuh, rejam. Ataupun al-mufariq lil jamaah, orang yang mana murtad, meninggalkan jamaatul muslimin. Dan yang ketiga, orang yang mana bunuh orang secara sengaja, maka dia akan dikenakan hukuman qisas. Selain daripada tu tak boleh. Cuma ada perbahasan panjang akan disebut oleh Al-Hafidh Ibn Rajab rahmatullahi alaih di sana tentang beberapa hukuman lain. Cuma secara umumnya illa bihaqqil Islam akan disyarah di dalam hadis tersebut. Maksudnya apabila satu orang itu menzahirkan dia adalah satu orang muslim, maka kita kena jaga harta dia, nyawa dan seumpamanya. Kita tidak boleh untuk ambil harta dia tanpa kebenaran, kita tidak boleh untuk tumpahkan darah dia tanpa kebenaran. Jadi tuan-tuan, ini semua keputusan yang akan dibuat oleh qadi, bukan kita sendiri. Wa hisabuhum 'ala Allah. Adapun mereka punya hati, mereka punya iman tu betul tak betul, mereka punya perbuatan tu betul tak betul, itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghukum secara zahir sahaja, adapun batin kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-9, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa sahaja yang aku larang kamu daripada melakukannya, fajtanibuh, maka hendaklah kamu tinggalkan secara total, 100%. Tak boleh berzina, tak boleh minum arak, tidak boleh berjudi, tidak boleh terlibat dengan riba dan seumpamanya. Semua larangan-larangan itu maka kita kena tinggal. Tidak ada excuse untuk kita tidak tinggal perkara tersebut. Sebab apa tuan-tuan? Perkara yang dilarang ini tidak banyak berbanding dengan perkara yang disuruh. Cuma perkara yang disuruh, Nabi SAW kata, wa ma amartukum bihi, apa yang aku perintahkan, fa'tu minhu mastata'tum, kamu buatlah setakat yang kamu mampu. Sebab apa? Suruhan ini banyak dan suruhan ini umum. Ada yang bersifat wajib, yang mana kita kena accomplish, kita kena buat benda itu setakat kita mampu, dan ada bersifat sunat, yang mana kita buat setakat kita mampu. Saddidu wa qaribu, Nabi SAW kata saddidu wa qaribu, kamu cubalah untuk berada di atas track tersebut dan cubalah untuk buat yang terbaik. Wasta'inu bi syai'in minad duljati wasta'inu bi syai'in minal asyi, macam mana hadis Bukhari, wasta'inu bi syai'in minad duljah, dan kamu cubalah untuk buat amal ibadat sedikit pada waktu malam, sedikit pada waktu pagi dan sedikit pada waktu petang. Supaya apa tuan-tuan? Kita berada dalam keadaan moderate, kita berada dalam keadaan istiqamah, tidak terlampau kita buat tinggal last sekali kita tinggal semua.
Dan tidaklah kita sampai mempeleceh-lecehkan. Tak, kebaikan-kebaikan tu atas dasar benda tu sunat sahaja. Tak, benda ni tidak wajib. Tak boleh juga. Kita kena ada moderation dalam kehidupan kita. Jadi wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kamu untuk buat, maka hendaklah kamu buat setakat yang kamu mampu. Mastata'tum menunjukkan jika satu-satu orang itu tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cuma dia kena minta fatwa daripada guru-guru ataupun ustaz-ustaz ataupun mufti-mufti yang mana thiqah, yang terpercaya dalam agama. Dan dalam masa yang sama, dalam Islam kita ada juga khidmat tabib ataupun doktor yang mana akan bagi panduan kepada kita bahawasanya orang ini dia berada dalam keadaan sakit yang mana dia tidak boleh guna air. Sebagai contoh, dia kena guna debu tanah untuk tayamum ataupun dia kena salat dalam keadaan duduk dan seumpamanya. Benda ni kita kata kerjasama, kolaborasi antara satu orang alim dan juga satu orang pakar perubatan dan seumpamanya tuan-tuan. Mastata'tum, setakat yang kamu mampu. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya antara faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang terdahulu dimusnahkan ialah kerana banyaknya mereka bertanya, iaitu bertanya mala ya'ni, benda yang tak perlu. Tanya ala sabilit tanattu', iaitu tanya dalam bentuk bukan nak buat, tapi tanya untuk benda tu menyusah-nyusahkan. Sebagaimana cerita Bani Israel dengan Nabi Musa AS. Bila Nabi Musa suruh sembelih satu ekor lembu, tak dia tanya apa color lembu tu, macam mana. Jadi benda ni benda yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tak suka. Adapun tanya untuk dapat kefahaman, tanya untuk mengetahui, benda itu adalah satu benda yang mana terpuji dalam Islam. Tak? Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa Allah nak kebaikan untuk dia, Allah Subhanahu Wa Taala akan faqih dia dalam agama. Innamal fiqhu bittafaqquh. Dan sesungguhnya fiqh itu, kefahaman itu akan diperolehi bila kita belajar. Wa shifaa'ul ayyi as-su'al. Dan ubat bagi kebodohan itu adalah bertanya. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok ada ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang mana banyak mencerca ataupun mencela tanya, tuan-tuan kena faham tanya tu tanya yang tidak bermanfaat ataupun tanya yang mana last sekali malah nak buat. Faham tak? Dan yang kedua faktor menyebabkan mereka ni rosak dan musnah ialah ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Mereka berselisih dengan nabi mereka. Tuan-tuan, kejayaan umat manusia dalam mentaati perintah Allah, tinggal larangan Allah, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك رواه مسلم. Jadi hadis kita dah sentuh tadi. Kalau tuan-tuan datang daripada awal, tuan-tuan ingat saya dah syarah benda ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala suka yang tayyib. Tayyib ini tuan-tuan satu benda lebih umum berbanding dengan halal. Halal tapi cara tak betul, tak dari sudut kebersihan dan seumpamanya, maka benda itu tidak dikira tayyib. Kita sebab tu dalam ayat kata halalan tayyibah, iaitu halal dan dalam masa yang sama tayyib. Jadi kalau tuan-tuan nak bahas panjang dari sudut diet, gizi seimbang dan seumpamanya, dia boleh masuk dalam hadis ni, iaitu tayyib. Ala kulli hal, semua nabi-nabi diperintahkan untuk makan daripada perkara-perkara yang tayyib, yang baik, yang sihat, yang halal, dan mereka diperintah untuk buat amalan-amalan yang saleh. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ni di hujung tu juga, sebagaimana saya beritahu, lelaki yang mana berada dalam pemusafiran, tak sepatutnya keadaan condition dia tu musafir lagi, tak dalam keadaan susah lagi, patutnya lagi cepat doa dia dikabulkan. Tetapi apa yang berlaku tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala tidak kabulkan disebabkan oleh apa? Mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Pakaian dia haram, minuman dia haram, makanan dia haram, dia dijamu dengan benda-benda haram. Fa anna yustajabu la? Fa anna yustajabu lidzalik? Bagaimana lagi boleh Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan? Cuma tuan-tuan, kata para ulama, orang yang mana terlibat dengan benda yang haram, dia ada dua. Satu haram yang mana merupakan kasb, merupakan dia punya pencarian dia sendiri, tidak melibatkan orang lain, maka itu dia kena taubat, dia kena istighfar. Dan haram yang mana melibatkan hak orang lain, maka dia kena kembalikan. Hak orang lain yang dia curi, yang dia zalimi, maka dia kena kembalikan ataupun dia kena minta maaf.
Tak, satu melibatkan kita dengan Allah, satu melibatkan kita dengan makhluk. Jadi tuan-tuan, kita reflect diri kita sendiri hari ni. Dari mana sumber makanan kita, tak gaji kita, tak kita punya perniagaan. Adakah benda itu dari sumber yang halal ataupun yang haram? Kalau kita kerja kerajaan, lagi teruk tuan-tuan. Ataupun kita kerja ambil upah daripada orang, lagi teruk. Adakah kita curi tulang? Adakah kita ambil barang-barang pejabat kita balik rumah kita dan seumpamanya? Benda ni kita kena reflect. Kenapa kita punya doa tidak dikabulkan? Kenapa kita doa untuk jadi orang yang soleh tapi kita tetap jadi orang yang tidak soleh? Kenapa keluarga kita ada masalah? Kenapa anak kita tak dengar kata? Kenapa isteri kita tak jadi apa? Rebellious. Terjemah rebellious jadi memberontak. Jadi tuan-tuan, banyak benda yang kita kena tengok, kita kena check. Dan kalau kita seorang, kita repent kita seorang. Tak, kita ponder, kita reflect diri kita seorang. Tetapi kalau kita hidup secara kolektif dalam satu rumah, tak, kita kena check lah. Isteri kita punya duit, dari mana dia dapat, cara dia kerja, kita punya kerja bagaimana. Supaya apa? Supaya kesan yang berlaku kepada semua ahli keluarga itu dapat kita atasi dengan cara bersama. Kalau kita saja, kita tak ambil tahu tentang isteri kita, kadang-kadang buat perniagaan online, itu ini terlibat dengan riba, kadang-kadang buat pinjaman duit, itu ini terlibat dengan riba. Berlaku tuan-tuan. Jadi kita kena sentiasa peringatkan. Bukan benda yang mudah. Al-Hadisul Hadi Ashar. Anil Hasan ibn Ali sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu ta'ala anhu qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Hadis ini ada kaitan tuan-tuan dengan apa? Dengan hadis asy-syubhat tadi. Tak, kebanyakan da' ma yaribuka ila ma la yaribuk ini terlibat dengan syubhat dan kita telah syarah hadis terpanjang di sana. Al-Hadis Tsani Ashar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Hadisun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuh. Daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, antara tanda keislaman seseorang lelaki itu sempurna ataupun seseorang muslim itu sempurna ialah dia tinggalkan apa yang mana dia tinggalkan apa yang mana tidak berfaedah untuknya, sama ada dari sudut keduniaan ataupun dari sudut akhirat, keagamaan. Dan dia tinggal itu yang dia tak suka, tak ada faedah itu berdasarkan neraca dan timbangan syarak, bukan berdasarkan hawa nafsu ataupun perkiraan akal, fikiran dia singkat. Faham tak? Itu kita kena faham. Itu antara yang disebut oleh Al-Hafiz Ibn Rajab secara khulasahnya. Dan dia kata kebanyakan syurah, para ulama ketika mana mensyarahkan hadis ini, mereka memberi penekanan kepada lisan. Mereka memberi penekanan kepada mulut itu, bercakap benda yang ma'ruf ataupun kita senyap. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara tanda kesempurnaan, kebaikan Islamnya seseorang itu meninggalkan apa yang mana tidak ada apa-apa faedah pun untuk dia. Iaitu biasanya ulama kata min haitsu hifdzul lisan, iaitu kita jaga lisan. Tak, kita cakap benda yang ma'ruf ataupun kita senyap. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Jadi tuan-tuan, kita manusia kadang-kadang kita lupa bahawasanya mulut kita ini juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun yang keluar daripada mulut kita kecuali akan ada malaikat yang akan tulis sama ada kebaikan ataupun keburukan. Sebelum kita cakap tuan-tuan, kita kena fikir benda ni akan redakan Allah ataupun akan sebabkan Allah murka pada kita. Dalam riwayat-riwayat disebut ada manusia yang mana bercakap dengan satu kalimah la yulqilaha balan, dia tak bagi apa-apa perhatian pun, tapi kalimah itu menyukakan Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala angkat darjat dia. Hak tu tak apalah tuan-tuan. Tapi ada orang yang mana bercakap dengan kalimah yang mana dia tidak bagi perhatian langsung pun, tapi Allah Subhanahu Wa Taala humban dia ke neraka yang paling dalam. Jadi tuan-tuan, even Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, lisani hadza awradaniyal mawarid. Aku punya lidah ini menyebab aku berada dalam kesusahan. Dalam riwayat lain, hal yakubbun nas ala manakhirihim hal yakubbun nas ala manakhirihim fi nari jahannam illa hasaidu alsinatihim atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ada tak faktor lain yang menyebabkan manusia diheret dengan muka dia ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala kecuali disebabkan oleh lisan mereka? Jadi benda ni tuan-tuan, ulama tulis kitab banyak. Ada Samti wal lisan, dak cara untuk kita senyap dan cara untuk kita bercakap. Ada ketika senyap, ada ketika bercakap. Bukanlah senyap itu semuanya baik dan bukanlah bercakap itu semuanya baik. Kita kena tengok tempat-tempat, situasi-situasi. Ada waktu kita bercakap, ada waktu kita senyap. Jadi tuan-tuan, ini merupakan satu nasihat untuk diri saya dan tuan-tuan untuk kita ambil berat.
Al-hadis al-thalith ashar. Betul kan? An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang itu sempurna imannya sehinggalah dia menyukai li akhi untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang disuka untuk dirinya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini tuan-tuan mengajar kita untuk tidak hasad, untuk tidak dengki. Bahkan dia mengajar kita untuk doakan kebaikan kepada sahabat-sahabat kita, kepada saudara-saudara kita. Apabila kita nampak mereka berada dalam nikmat, maka kita rasa gembira dan kita rasa bersyukur. Kita boleh minta nikmat tersebut sama ada dari sudut keduniaan ataupun dari sudut keagamaan. Tetapi kita tidak berharap ataupun kita tidak terlintas supaya mereka ditarik nikmat itu daripada mereka. Faham tak? Tak ada masalah tuan-tuan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak, dia suka kebaikan untuk diri dia, maka dia suka untuk share kebaikan itu dengan orang lain. Dalam setengah riwayat kata minal khair, iaitu perkara-perkara yang bersifat kebaikan. Yang bersifat keburukan dia tak boleh nak share lah, itu bukan tanda iman. Jadi tuan-tuan, kata para ulama, hadis ni kita boleh fahami dari dua sudut. Antaranya satu, kita suka untuk diri kita sesuatu benda, maka kita share dengan orang lain, bersifat keagamaan ataupun bersifat keduniaan. Yang kedua, kita tidak rasa hasad, kita tidak rasa dengki dengan mereka. Bahkan kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Benda ni nak syarah panjang boleh, tapi sebenarnya benda ini berhajat kepada apa tuan-tuan? Berhajat kepada tatbiq, berhajat kepada amalan sahaja. Dan yang paling mudah sekali ialah doa kita kepada kaum muslimin fi dhahril ghaib. Ketika mana selepas kita salat, dalam tahajud kita dan seumpamanya, doakan umat ini berada dalam taufik, umat ini taat perintah Allah, umat ini tinggal larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tengok sahabat-sahabat kita dalam kesusahan, jiran kita, rakan sebilik kita, kita cuba sedaya upaya semampu mungkin untuk kita senangkan kesusahan mereka. الحديث الرابع عشر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. Tidak halal darah satu orang muslim kecuali dengan tiga perkara. الثيب الزاني, kita bagi tahu tadi, penzina yang muhsan, yang mana telah kahwin dengan kahwin yang sahih, dengan perkahwinan yang betul, kemudian dia telah melakukan persetubuhan dengan isteri dia, kemudian lepas itu dia berzina i'adzan billah, maka mereka akan dihukum rejam. Wan nafsu bin nafs, dibunuh secara sengaja, maka kalau tidak dimaafkan, maka dia akan dikenakan hukuman qisas. Wat tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah, kata para ulama, orang yang murtad dan orang yang mana melakukan kerosakan di muka bumi, tak seumpama hirabah, iaitu golongan yang mana dia panggil peluters, yang mana tunggu di tengah jalan, mereka akan merompak, mereka akan membunuh dan seumpama macam-macam benda buat, maka di situ berlaku qisas ataupun hukum hirabah ataupun hukum bunuh daripada pihak pemerintah muslim. Ini benda ni kita dah syarah tadi tuan-tuan, cuma ada khilaf-khilaf yang lain yang panjang dalam kitab fiqh. Adakah satu-satu orang yang direjam itu dia kena sebat dulu, tak, sebagaimana dalam riwayat-riwayat lain, tak, apa hukum orang yang melakukan liwat, adakah dia dibunuh berdasarkan hadis ataupun hanya disebat berdasarkan kaedah umum bahawa itu adalah zina, dan apa hukum orang yang mana mendatangi binatang, adakah dia bunuh ataupun dia dihukum biasa, dan banyak lagi perbahasan-perbahasan lain yang mana kita tak boleh nak cerita satu-satu sini sebab benda itu ialah perbahasan dalam kitab fiqh. Tapi secara umumnya kita gabungkan hadis ini dengan hadis sebelum ni, iaitu kita bermuamalat dengan satu-satu orang itu sebagai satu orang mukmin, sebagai satu orang muslim, sehinggalah dia melakukan kesilapan-kesilapan yang telah terbukti dalam mahkamah, sehinggalah qadi memutuskan satu hukuman untuk mereka dibunuh ataupun harta mereka dirampas. Nampak tak tuan-tuan? Cepat tak? Sebab tu saya kata mula-mula 10-15 hadis tu kita syarah panjang-panjang. Sebab semua benda tu kita dah ambil daripada hadis-hadis yang lain. Sebab ini merupakan paksi madar Islam. Kita dah bagi tahu dalam 2 jam pertama kita syarah-syarah, jadi ke belakang ni dia adalah pengulangan sahaja. Al-hadithu al-khamis ashar an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hak ni kita boleh pergi kepada hadis tadi. Faham tak tuan-tuan? Iaitu min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni
Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Ini kita dah cerita banyak kali tentang hadis bunyal Islam ala khams, bahawasanya Islam ini dibina di atas pillars ataupun di atas foundation tertentu. Tetapi binaan Islam itu sebenarnya ialah akhlak, muamalat, muasyarat kita. Jadi ini sebagai contoh tuan-tuan, falyukrim jarah. Jangan menyakiti jiran dalam riwayat yang lain. Bahkan dalam riwayat-riwayat dalam pelbagai kitab-kitab hadis, antaranya dalam Al-Adabul Mufrad, Nabi SAW beritahu, Jibril sentiasa memberi peringatan kepada aku supaya apa? Berbuat baik kepada jiran. Sehingga kan aku rasa jika ada orang Islam mati, jiran dia pun akan turut mewarisi harta pusaka si mati tersebut. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang lain diberitahu bahawasanya jika kamu masak makanan, maka perbanyakkan kuah. Bahagikan kuah tersebut kepada jiran-jiran kamu. Dan seumpamanya banyak riwayat-riwayat lain. Ala kulli hal, kita kata ini ala sabilit tamthil, iaitu sebagai satu misal. Dan kenapa misal ini dipilih, tidak dipilih misal yang lain? Kerana hak-hak jiran itu besar ke atas diri kita. Dan kerana ramainya manusia yang mana tidak memberi hak-hak jiran itu. Sebab apa tuan-tuan? Jiran ni, dia duduk sebelah kita. Sebagaimana diberitahu dalam pelbagai riwayat, jiran yang ada 3 jenis. Jiran yang ada 1 hak, jiran yang ada 2 hak ke atas kita, jiran yang ada 3 hak. Jiran yang 1 hak ialah jiran yang kafir. Dia ada hakul jiwar, dia ada hak sebagai jiran. Jiran yang Muslim, dia ada 2 hak. Satu sebagai seorang Islam, satu sebagai jiran. Dan jiran duduk tepi rumah kita dan dia kaum keluarga kita. Lagi bertambah hak yang perlu kita tunaikan kepada mereka. Dan dalam setengah riwayat sebut 40 depan, 40 belakang, 40 kiri, 40 kanan. Itu antara jiran-jiran yang mana kita perlu tunaikan hak-hak mereka. Paling tidak tuan-tuan, kalau kita tidak boleh muasah, kita tidak boleh tolong mereka dengan material kebendaan, kita jangan sekali-kali menyakiti mereka. Itu antara ikram ataupun memuliakan seseorang yang kata level yang paling rendah yang kita boleh buat. Kita tidak menjadi sumber kesusahan, kebencian orang kepada kita. Faham tak? Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Hendaklah dia memuliakan tetamunya. Cuma di sini ada perbahasan tuan-tuan di kalangan para ulama, apa hukum untuk kita menyambut tetamu? Biasa bila kita sebut tetamu ni ialah orang yang mana musafir. Kita bahasa Arab kita sebut dhaif ni tetamulah. Jiran tepi rumah kita pun kita panggil tetamu. Kawan kita yang datang 4, 5, 6 kali sehari pun kita panggil tetamu. Tetapi biasanya konteks penggunaan dia ialah orang yang mana berada dalam keadaan musafir dan kita terima dia untuk datang duduk di rumah kita. Misalnya di tengah-tengah hutan ataupun di tengah-tengah padang pasir. Apa hukum dia? Ulama khilaf pendapat. Ada yang kata bahawasanya menyambut tetamu itu adalah wajib. 3 hari 3 malam. Kita dah bahas dalam adab mufrad dulu, 3 hari 3 malam. Sebahagian ulama kata wajib 3 hari 3 malam. Sebahagian ulama pula kata tidak wajib, sunat sahaja. Dan sebahagian ulama kata tafsil. Kita kena tengok detail. Kita tengok keadaan. Apakah kondisi orang yang datang. Kalau dia berada dalam keadaan susah dan seumpamanya dan kita berkemampuan, maka menjadi kewajipan untuk kita assist dia as a Muslim. Kita tolong dia. Cuma dalam tempoh 3 hari, bagi ulama yang kata benda itu adalah wajib. Yang pertama tu dinamakan sebagai jaizah, iaitu kita buat makanan lebih sikit. Orang kata makanan yang lebih lazat ataupun lebih baik berbanding dengan makanan harian kita, itu dinamakan sebagai jaizah. Kita menghormati tetamu. Dan 2 hari yang selebihnya kita bagi mereka makan apa yang kita makan. Dan selepas itu tuan ada hak untuk halau tetamu itu keluar daripada rumah tersebut sebab wajib dah habis. Ala kulli hal, perbahasan yang panjang, tetapi untuk hari ini dengan kita ada banyak motelnya, kita ada hostelnya, kita ada homestaynya, benda ni orang kata tak applicable lah hari ni, kenyataan yang kata wajib tu. Sebab dalam riwayat-riwayat yang pelbagai ada sahabat-sahabat yang mana diberi kebenaran oleh Nabi SAW untuk ambil dengan paksa jika mereka tidak mahu bagi. Sebab ni kata para ulama pada awal-awal Islam dulu, terutamanya untuk tentera-tentera bila melalui satu-satu kawasan dan seumpamanya, benda tu dibahas panjang. Tapi untuk nowadays benda tu tak applicable lah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab harta satu-satu orang mukmin haram ke atas satu orang mukmin yang lain kecuali jika diberi dengan hati dia yang redha. Sebab tu hadis-hadis dalam bab ni kita kena gabungkan. Daripada pelbagai hadis, daripada pelbagai sumber kita gabung dan kita tengok yang wajib itu waktu bila, yang kata tak wajib itu waktu bila. Sebab Islam ni dia melalui satu fasa yang panjang. 10 tahun
di Madinah, 13 tahun di Mekah, lebih kurang 23 tahun. Ada waktu perang, ada waktu senang, ada waktu susah. So, kita kata likulli maqamin maqal. Bagi setiap keadaan situasi ada dia punya keadaan-keadaan ataupun hukum-hukum yang tertentu. Faham tak ni tuan-tuan? Tapi ala kulli hal, memuliakan tetamu itu merupakan satu perkara yang mana disukai oleh Islam. Ini merupakan makarimul akhlak. Ini merupakan akhlak-akhlak yang terpuji. Bahkan ada ustaz kami cerita, satu orang pakcik tua bicara, lepas waktu semayang, jika dia tengok di kawasan masjid dia tu ada muka yang tidak dikenali, dia akan pergi dan dia akan tanya datang daripada mana, nak ke mana, jemput makan nasi kat rumah dan seumpamanya, kalau nak rehat dan seumpamanya. Ada orang yang masih lagi macam tu tuan-tuan. Tapi at the same time kita kena make sure lah dia tu bukan pencuri dan seumpamanya, takut jadi susah pula pada kita. Tapi kita boleh belajar dan kita boleh praktis. Tapi benda ni kat kampung boleh lah. Kalau kat bandar kita pun tak kenal siapa. Kalau hari-hari kita nak buat gitu, mampu kerah kita tuan-tuan. Tapi di kampung kita boleh tengok muka-muka yang kita tak kenal, takut-takut dia memerlukan bantuan hajat dan seumpamanya, maka kita boleh tolong dia. Al-hadis as-sadis ashar an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab. Hak ni pun satu benda yang mudah tuan-tuan. Nabi SAW telah diminta untuk bagi nasihat kepada satu orang sahabat. Maka Nabi SAW kata la taghdab, jangan kamu marah. Dia minta banyak kali lagi nasihat yang lain. Sebab dia kata mungkin ada nasihat yang lain. Maka Nabi SAW ulang, la taghdab, jangan sekali-kali kamu marah. Sebab apa tuan-tuan? Bila manusia marah, dia akan buka pintu untuk syaitan. Dia boleh jadi macam-macam. And the worst yang boleh berlaku ialah perbunuhan. The worst benda yang boleh berlaku ialah perbunuhan. Berpunca daripada apa tuan-tuan? Berpunca daripada marah. Dan marah ni timbul biasanya sebab apa tuan-tuan? Sebab argument. Kita banyak bergaduh, kita banyak bertelingkah, kita banyak berkelahi. Maka kita padankan hadis ini dengan hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau dia jaga mulut pada benda-benda yang tidak ada manfaat dan dia bercakap hanya pada benda yang ma'ruf, maka akan kuranglah perselisihan, pertelingkahan, dan maka dia tidak akan bawa kepada ghadab, tidak akan bawa kepada marah. Dan bila marah dapat dijaga, maka tuan-tuan akan harmonilah kehidupan masyarakat. Tapi kita boleh cakap benda tu senang, tetapi memang habit nature manusia itu dia berada dalam keadaan marah sekali-sekala dalam kehidupan dia. Kalau marah seumur tu gila. Maksudnya dari sekali-sekala tu berlaku pergaduhan dengan kawan-kawan, berselisih pendapat, isu politik, isu fiqh dan seumpamanya. Tapi Nabi SAW ajar, bila kita marah dalam keadaan berdiri, kita duduk. Kalau kita marah lagi dalam keadaan duduk, kita baring. Kalau kita marah lagi dalam keadaan baring, bangun ambil wuduk. Syaitan dicipta daripada api, dan sifat marah ni mari daripada syaitan, dan air itu akan memadamkan api. So Nabi SAW daripada berdiri disuruh duduk, daripada duduk suruh baring. Supaya apa? Supaya kita limitkan harakat pergerakan kita. Kalau kita daripada duduk kita berdiri, itu memang lawan hadis lah. Sebab bila kita daripada duduk berdiri, untuk action lepas tu memang lagi mudah. Sebab tu Nabi SAW, dia tahu dah kita ni bukan malaikat. Dan dalam masa yang sama, kita bukan syaitan. Maka Nabi SAW telah bagi, kata, perkara-perkara, cara-cara untuk kita elak benda tu. Dan jika berlaku juga, Nabi SAW suruh duduk ataupun pergi ambil wuduk. Allahu Akbar. Al-hadith as-sabi' ashar an Abi Ya'la Shaddad ibn Ausin radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudh dhibhah wal yuhid ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Hak ni pun kita dah sebut dalam syarah tadi, dan Allah Subhanahu wa taala suruh kita berbuat baik kepada semua benda. Ini antara akhlak, ini antara karakter yang mana disuruh ataupun digalakkan oleh Islam untuk kita bina dan untuk kita jaga. Dan bila kamu nak bunuh sesuatu, maka kamu fa ahsinul qitlah, hendaklah kamu elokkan cara kamu bunuh. Wa idza dhabhtum fa ahsinudh dhibhah, bila kamu menyembelih, maka kamu hendaklah sembelih dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratah, hendaklah kamu tajamkan pisau sembelihannya. Wal yurih dhabihatah, dan hendaklah dia tenangkan dan relaxkan dia punya binatang sembelihan tadi. Ini dengan binatang tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayang dengan manusia. Dan kita dalam Islam, kita ada etika ketika mana berperang,
dan apa benda yang boleh buat, apa benda yang tidak boleh buat, semua tafsir dan detail itu ada dalam kitab-kitab fiqh ketika mana membahaskan hukum hakam jihad. Jadi tuan-tuan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Jadi kita kena usaha bagaimana kita ni jadi satu orang yang gentle, satu orang yang soft, satu orang yang mana boleh buat sesuatu benda tidak berdasarkan sifat amarah, dan jika semua manusia dia muhasabah diri dia sendiri, dia buat ikut peraturan-peraturan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, maka manusia akan hidup dalam keadaan aman, damai, harmoni. Sebab apa tuan-tuan? Sebab masing-masing jaga hak masing-masing. Masing-masing tahu hak, kewajipan, tanggungjawab kita kepada orang lain. Dan orang lain pun cakap ataupun sedar benda yang sama. Maka bila masing-masing berada dalam keadaan macam tu, senang tuan-tuan. Kalau tak kita tengok dalam Facebook macam-macam. Tak, hari tu yang kita tengok isu apa tuan-tuan? Yang kucing kena pijak dengan kasut tumit tinggi, yang monyet kena merecun dan seumpamanya. Benda ni bukan akhlak Islam tuan-tuan. Benda nak royak manusia ni, sifat manusia tu dah tak ada dalam diri mereka. Sikit demi sikit semakin terhakis. Sebab tu no wonder lah kenapa Nabi SAW peringatkan kita 1400 tahun yang lampau. Benda itu berlaku dulu dan benda itu tetap akan berlaku dalam sejarah kehidupan manusia. الحديث الثامن عشر عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Hadis ni tuan-tuan selalu dibacakan oleh guru kami sebelum kami cuti. Dalam masa 1 bulan kita orang ada cuti 3 hari, ada budak-budak balik rumah. Ada budak-budak yang stay di madrasah tapi keluar daripada kawasan madrasah untuk pergi ke tempat-tempat tertentu untuk ambil angin dan seumpamanya, ataupun ketika mana nak cuti panjang. Ini antara hadis yang selalu dibacakan oleh ustaz-ustaz kami selepas maghrib dan disyarahkan dalam masa 5 ke 10 minit. Ittaqillah haitsuma kunt. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah walaupun di mana kamu berada. Sebab kita duduk dalam madrasah, kita occupied dalam, kita apa? Kita confine dalam tu tau. Kita telah dikepung, kita duduk dalam satu penjara. Pakaian kita jaga, dak waktu solat ada ambil kedatangan, waktu makan kita jaga, dak waktu untuk tahajud kita tahu, bila waktu untuk baca Quran. Sebab apa? Kita duduk dalam satu bi'ah malaikat. Dak ada dia panggil nazim, ada warden yang akan ambil waktu subuh, dak akan ambil macam sekolah asrama. Tuan-tuan pernah duduk asrama, tuan-tuan tahulah tak? Lepas zuhur ambil, masuk prep malam pun ambil kedatangan, kadang-kadang rokol secara mengejut dibuat, semua kita tahu. Jadi tuan-tuan, kita berada dalam bi'ah imaniyah. Sekarang kita akan keluar pergi ke satu bi'ah yang mana tidak akan ada orang ambil tahu pun tentang kita. Tak, maksiat terbuka luas di hadapan mata kita. Di rumah kita pun ada maksiat. Tak, mak ayah kita mungkinlah nak balik sekali-sekala, bagilah tengok TV ke, bagilah keluar sana sini ke. Tak, kadang-kadang semayang subuh pun tak kejut. Itu ini. Jadi kita berada daripada satu bi'ah iman kepada satu bi'ah yang lain. Sebab tu Nabi SAW kata ittaqillah haitsuma kunt. Tak kira kamu di mana pun, Allah Subhanahu Wa Taala tu tetap akan monitor dan observe kamu. Kamu buat kerana manusia ataupun kamu buat kerana Allah, kita boleh check masa cuti tuan-tuan. Kalau masa dalam madrasah kita boleh buat amal, Masya Allah, semayang tahajud, semayang itu, semayang ini, tak boleh zikir, boleh baca Quran. Sebab apa? Sebab ada ustaz yang jaga. Tapi cuti 3 hari kita boleh tengok amalan kita berterusan ataupun tidak. Ittaqillah haitsuma kunt. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita adapt perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa Allah observe kita. Kita perasan Allah Subhanahu Wa Taala monitor kita. Tapi insan tu insan, manusia tu tetap manusia. Ada ketika dia buat kebaikan, ada ketika dia buat keburukan. Jadi apabila kita tergelincir, apa Nabi SAW kata? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaklah kamu ikuti perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Supaya apa? Supaya perbuatan yang buruk itu akan terhapus dengan perbuatan yang baik. Wal hasanatu bi'asyrati amsalha. Dan satu kebaikan itu 10 kali ganda. Satu keburukan yang dibuat, dapat 1 je keburukan. Jadi 10 tolak 1, masih lagi ada 9 kebaikan. Cuma kata para ulama, kalau melibatkan dosa besar, kita kena taubat dan istighfar. Bahkan melibatkan dosa kecil pun sebahagian ulama kata kita kena taubat dan istighfar. Tetapi dosa kecil ni orang kata easier lah. Dan dengan wuduk kita, dengan salat, antara salat, istighfar, buat benda-benda kebaikan, ataupun berlaku perkara-perkara yang makruh yang tidak disukai, macam kita terkena duri, kita sabar, dan tangan kita terkepit kat pintu, kita sabar. Benda itu semua ialah orang kata means untuk menghapuskan ataupun menjadi kafarah dosa-dosa kita.
Dan yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Tengok Nabi boleh kata setiap occasion Nabi SAW akan bagi peringatan kepada kita, hak kita manusia ni ada dua. Satu hak kita dengan manusia, satu hak kita dengan Allah. Yang tadi ittaqillah haitsuma kunt, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hak ni merupakan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dengan manusia, kita kena establish good connection, relationship antara kita dengan mereka. Takut-takut ada hak mereka yang mana kita tidak tunaikan, yang mana mereka akan minta dan tuntut pada hari kiamat nanti. Takut kita termasuk dalam golongan orang yang mana melakukan kezaliman, ambil harta tanpa kebenaran, ataupun orang yang mana menafikan, menidakkan harta orang lain dalam jual beli dan seumpamanya, dalam memberi persaksian palsu, sumpah palsu, janji palsu. Semua benda ni Nabi SAW ingatkan pada kita, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Panjangnya syarah dia. Sebab tu nama Jawami'ul Kalim. Tak, 3 perkataan je, 1 baris. Tapi syarah sampai 10-12 muka surat. Al-Hadis At-Tasi' Ashar an Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Jadi tuan-tuan, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ini berkaitan tauhid, iaitu bagaimana manusia ada pergantungan hati yang kukuh, yang kejap, yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan manifestasi kepada iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Aku bersama dengan Nabi SAW pada satu hari, Nabi SAW kata, wahai gulam, wahai budak, inni u'allimuka kalimat. Aku nak ajar kepada engkau beberapa kalimat. Ihfazillah yahfaz. Kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kamu jagalah Allah Subhanahu wa taala, kamu akan dapati Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama dengan kamu, akan menjadi penolong kamu. Jika kamu minta dengan Allah. Jika kamu minta pertolongan, maka minta pertolongan dengan Allah. Ini merupakan tauhid, tuan-tuan, untuk manusia minta hanya kepada Allah, tidak minta dengan selain daripada Allah. Sebab selain daripada Allah, semua itu adalah makhluk la yanfa'u wa la yadur. Tapi itu tidak bermakna kita dalam kehidupan dunia seharian kita tidak boleh minta dengan makhluk. Kita minta tolong. Ini benda biasa. Ini benda bersifat orang kata nature yang Allah Subhanahu Wa Taala telah ciptakan manusia lagu tu. Cuma hak kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau semua minta dengan Allah itu yang terbaik. Tetapi jangan kita minta dengan makhluk apa-apa yang mana di luar kemampuan dan kuasa makhluk. Terutama bila melibatkan orang yang telah mati. Sebab apa, tuan-tuan? Dia boleh pergi kepada syirik, boleh pergi kepada menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu daripada makhluknya, ataupun i'tiqad bahawasanya orang-orang tertentu, wali-wali tertentu, mereka ada kedudukan tertentu di sisi Allah yang mana mereka akan menjadi syufa'a, akan jadi intercessor, akan jadi perantaraan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, hadis ini juga ada kait dia dengan qadar dan juga qada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja yang berlaku, benda itu adalah daripada keputusan Allah Subhanahu Wa Taala, izin Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kata para ulama, sebelum berlaku sesuatu, kita usaha berdasarkan kaedah-kaedah syarak, kita berusaha berdasarkan kemampuan kita, fikiran kita. Tetapi apabila berlaku sesuatu perkara yang mana tidak kita sukai, barulah kita kata qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan, dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki dia akan buat. Tapi dalam masa yang sama, sebelum itu kita kena usaha. Macam kalau kita pergi masjid, motor kita kunci elok-elok, kita letak di tempat yang mana terbuka, kita boleh nampak, orang boleh nampak. Kemudian jika takdir berlaku juga, motor kena curi dan seumpamanya, kita kata qaddarallah wa ma syaa fa'al.
Dalam riwayat yang bawah tu dia kata apa? Wa'lam, ketahuilah annama akhta'aka lam yakul yusibak. Satu benda yang tidak sampai kepada kamu, tidak berlaku kepada kamu, benda itu tidak tertulis untuk kamu. Wa ma asabaka lam yakul yukhti'ak. Dan satu benda yang berlaku pada kamu, sampai kepada kamu, benda itu memang telah takdir untuk kamu. Agar wahi takdir kalau itu merupakan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, tu zarur, pasti dan pasti wuhu jaiga. Pasti benda itu akan berlaku. Nampak tak tuan-tuan? Dan di sini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wa'lam anna an-nasra ma'as sabar. Sesungguhnya pertolongan itu berdasarkan kesabaran, bersama dengan kesabaran, dan kesenangan itu ma'al karb, bersama dengan kesusahan. Maksudnya orang kata di hujung terowong itu akan adalah cahaya yang akan datang. Bersama panjangnya malam insya-Allah akan ada matahari yang terbit. Jadi wa anna ma'al usri yusra, bersama kesusahan itu adanya pertolongan daripada pihak Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kata la ta'jaz, jangan sekali-kali kita rasa berputus asa dan kita putus harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-20, an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi't. Rawahul Bukhari. Jadi hadis ni pun selalu kita dengar tuan-tuan, apabila manusia hilang sifat malu dia, maka kita akan tengok apa yang berlaku pada hari ini. Berlaku sumpah mahram, berlaku curi duit secara terang-terangan, berlaku kezaliman kepada binatang secara terang-terangan, ibu ayah ditinggalkan di rumah orang tua ataupun ibu ayah. Kita baca banyak dalam surat khabar, kita tengok dalam TV, diletakkan di dalam bilik hotel murah, kemudian tak datang-datang lagi. Apa yang berlaku macam-macam. Idza lam tastahi fasna' ma syi't. Jika kamu dah tak malu, maka kamu buatlah apa yang kamu suka. Jadi tuan-tuan, sebab tu dalam riwayat-riwayat lain Nabi SAW kata al-haya' syu'batun minal iman. Sifat malu itu ialah sebahagian daripada iman. Wal haya' khairun kulluh. Dan sebenarnya sifat malu itu ialah kebaikan. Sebab apa? Sifat malu itu merupakan orang kata satu kekuatan dalaman yang mana yang akan membentuk setiap pribadi dan tingkah laku yang ada. Setiap pribadi dan tingkah laku yang akan terhasil daripada satu-satu orang manusia itu. Jadi tuan-tuan, sifat malu ini satu perkara yang mana perlu kita pupuk. Dia tak akan datang dengan mudah tuan-tuan. Kita perlu pupuk. Cuma malu, ada malu yang bersifat syar'i, ada malu yang bersifat tabi'i, ada malu yang terpuji, ada malu yang mana tercela. Antara malu yang tercela ialah malu yang mana kita tidak mahu bertanya jika kita tidak tahu. Malu untuk belajar dan seumpama ini merupakan malu yang tercela. Tetapi malu yang terpuji ialah malu orang yang mana dia jaga dia punya percakapan, dia jaga cara perjalanan dia, dia jaga cara dia bergaul sesama manusia. Dan banyak tuan-tuan boleh tengok dalam kehidupan seharian. Ini merupakan satu perkara yang perlu untuk kita bagi perhatian. Al-hadith al-hadi wal-ishrun. An Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la aslamu anhu ahadan ghairak. Qal qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu dia kata, aku telah bertanya kepada Nabi SAW, apakah perkara, ya Rasulullah kamu bagi tahulah aku berkaitan Islam ini satu perkara ataupun satu perkataan yang mana aku tidak akan tanya lagi orang lain selepas engkau. Iaitu Nabi SAW bagi tahu, qul, katakanlah amantu billah thumma istaqim, kemudian kamu istiqamahlah. Maksudnya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita istiqamah di atas jalan iman dan kita istiqamah di atas jalan tauhid. Istiqamah ni satu perkara yang bukan mudah tuan-tuan. Sebab tu Nabi SAW bagi peringatan, bagi gesaan, bagi penekanan terhadap istiqamah. Sebab ada manusia yang mana selepas satu tempoh masa dia akan mula futur, dia akan mula meninggalkan jalan iman dan juga jalan syariat. Tapi istiqamah ini satu benda yang mana kita kena latih. Al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Sesungguhnya istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Dan sebab tu Nabi SAW dia suruh kita tidak berlebih-lebihan dalam melakukan ibadat yang sunat. Takut-takut kita akan rasa mual dan kita rasa jemu satu hari nanti. Sebab tu Nabi SAW suruh buat apa? Sa'atan. Satu ketika. Betul tak? Wasta'inu bi syai'in minad duljah. Dan kamu buatlah ibadat sebahagian malam, kamu buat ibadat pada waktu pagi, kamu buat ibadat pada waktu petang.
Tapi ala kulli hal, benda itu kita lakukan dalam keadaan istiqamah. Al-hadis as-sani wal 20 an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika shay'an adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Jadi Jabir bin Abdullah dia bagi tahu bahawasanya satu orang lelaki bertanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, adakah apa pendapat engkau jika aku menunaikan salat maktubat, iaitu salat-salat yang fardu, dan aku berpuasa pada bulan Ramadan, wa ahlaltul halam, aku menghalalkan yang halal, wa haramtul haram, maksudnya aku akan ikut syariat, maksudnya buat perkara yang wajib sahaja dan menjauhi perkara yang haram, tidak buat perkara-perkara yang bersifat sunat, maka adakah aku akan masuk syurga? Maka kata Nabi SAW, ya, dari satu sudut memang iyalah, kalau buat perkara yang wajib, tidak buat perkara yang haram dan iman betul, maka dia akan masuk syurga biiznillah ta'ala. Tetapi tuan-tuan, kata para ulama, siapa di kalangan kita seperti sahabat? Tak, semayang kita 5 minit dah lah tak secara berjemaah, pahala pun mungkin satu tu dapat ke tak dapat tak tahulah. Yang paling penting kita semayang hari ni bara'atul zimmah saja, iaitu kita terlepas daripada tuntutan qada, bahawa salat kita sah secara zahirnya dari sudut fiqh, tidak perlu untuk qada lagi, tetapi pahala ada kedak daripada solat kita, wallahu alam. Jadi kata ustaz kami, adakah kamu seperti sahabat hari ni, yang mana kamu nak berpada-pada tak dengan amalan yang wajib saja, itu pun kadang-kadang ada yang terlupa, ada yang tak cukup sana, tak cukup sini, dan kamu tinggalkan perkara yang haram. Jadi kata para ulama, Allah Subhanahu Wa Taala bagi jalan mudah pada kita, iaitu bagi perkara-perkara yang bersifat sunat untuk tampung tak kekurangan-kekurangan dalam wajib kita. Sebagaimana dalam riwayat-riwayat sebut, tak, pada hari kiamat nanti antara perkara pertama yang akan ditanya ialah tentang salat. Jadi akan disuruh tengok salat-salat fardu tu dulu. Kalau salat fardu tu rosak, Allah Subhanahu Wa Taala suruh malaikat tengok tak salat-salat yang bersifat sunat untuk tampung. Begitulah juga dengan puasa dan dengan zakat dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, kesimpulan daripada hadis ini, walaupun dia kata boleh masuk syurga, tapi ustaz kami twist pengajaran, dia kata kamu semua ni bukan seperti sahabat. Maksudnya jangan sekali-kali kamu memperleceh-lecehkan amalan sunat. But dalam masa yang sama, do it in moderation. Tak, buat dalam keadaan yang moderate. Faham tak? Al-hadis al-thalith wal 20 an Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an, aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Wassalatu nurun, wassadaqatu burhanun, wassabru diya'un, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, rawahu Muslim. Daripada Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu katanya, at-tuhur, bersuci itulah sebahagian daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma bainas samawati wal ard, dan pahala daripada ucapan subhanallah walhamdulillah tamla'an akan memenuhi antara langit dan juga bumi. Sebab apa tuan-tuan? Ini merupakan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat suka orang puji, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan balas dengan balasan yang banyak. Wassalatu nur, wassadaqatu burhan, wassabru diya. Hak ni semua kita boleh syarah sendiri. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik, dan Quran ini sama ada hujah untuk kita ataupun dia akan menjadi bala untuk kita. Laka maksudnya kebaikan untuk kita, ataupun aw 'alaika, ataupun menjadi peguam ataupun menjadi pendakwa raya ke atas kamu. Apabila Quran kita amalkan, kita tadabbur, kita sampaikan isi kandungannya, maka kita akan menjadi orang yang mendapat syafaat Quran, insya-Allah. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Hadis sahih dalam sahih Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat dengan perantaraan kitab ini satu puak, dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan dengan perantaraan kitab ini satu puak. Orang mana beramal dengan Quran, Allah akan angkat. Orang mana meninggalkan Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan hinakan mereka. Jadi tuan-tuan, ini antara perkara-perkara yang mana kita perlu bagi perhatian dalam kehidupan kita. Bukan kita datang semata-mata untuk kita dengar, habiskan masa, sedapkan telinga. No. Bila kita kata wassalatu nur, dan solat ini merupakan cahaya. Solat ini merupakan cahaya. Apa maksud cahaya tuan-tuan?
Bukan cahaya dalam kehidupan kita sampai bersinar-sinar dan seumpamanya. No, solat ini akan jadi cahaya petunjuk. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar was sadaqatu burhan. Sedekah ini merupakan burhan, alamat bahawa satu orang itu adalah satu orang mukmin. Dia bagi apa yang Allah bagi kepada dia kepada orang lain. Supaya apa? Supaya dia meredakan Allah dan dia yakin dengan janji Allah. Ini semua antara amalan-amalan yang menjadi tanda dan petunjuk bahawasanya orang itu adalah mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma last portion of the hadith, it is very important. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsah famu'tiquha aw mubiquha. Setiap daripada kita ni tuan-tuan, kita sedang berjual beli dengan diri kita. Kita sedar tak sedar, setiap hari bila kita bangun, kita keluar daripada rumah kita, sedang kita berurus niaga dengan hidup kita. We are dealing with our own lives. Kita sedang berurus niaga dengan hidup kita, tuan-tuan. Faba'i'un nafsah. Dia sedang jual diri dia. Jual dengan erti kata apa, tuan-tuan? Imma mu'tiquha. Dia akan bebaskan diri dia daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, au mubiquha, ataupun dia akan menyebabkan diri dia dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang buat satu trade kita dengan diri kita sendiri, tuan-tuan. Nak untung nak rugi kita sendiri. Setiap langkah, setiap perbuatan kita, setiap urusan kita, adakah kita nak letak diri kita dalam neraka ataupun kita nak selamatkan diri kita dalam neraka? There is no other power yang mana akan force kita. Bahkan kita sebenarnya buat pilihan kita sendiri. Hak ni kita beritahu dalam masalah takdir tadi. Bahawasanya Allah setelah dihantar Nabi, turunkan Al-Quran bagi akal fikiran, bagi pengajaran. Ulama umat-umat terdahulu yang taat, umat-umat terdahulu yang tidak taat perintah Allah, yang ingkar perintah Allah. Selepas itu Allah bagi peluang pada kita untuk memilih. Allah tidak menzalimi kita. Selepas itu apa yang kita pilih, tuan-tuan, yang akan menjadi penentu kehidupan kita di akhirat nanti. Fa mu'tiquha, sama ada kita akan free our own self daripada neraka Allah, au mubiquha, ataupun kita yang akan campak, humban diri kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang mana perlu kita bagi perhatian, tuan-tuan. Setiap gerak-geri kita, adakah kita melangkah dalam keadaan kita taat perintah Allah ataupun kita langgar perintah Allah Subhanahu wa taala.